Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar binti Ahmad. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dengan kepujian di OUM Alostar. Rakaman ini adalah untuk tugasan subjek yang diambil pada semester Januari 2022, iaitu subjek HBEC 3703 Hubungan Keluarga dan Masyarakat dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Melalui rakaman ini, saya ditugaskan untuk membincangkan tajuk kepentingan komunikasi dengan ibu bapa dan keperluan untuk membina hubungan yang baik antara guru dan ibu bapa. Dari Bangi hendak ke Kelantan, singgah di Jeli membeli haruan. Semanis senyuman kami hamparkan, buat bingkisan salam pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah mahabbah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kalimah pembuka tirai. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Haji Hanafiah bin Othman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Citra, yang berusaha yang di-Pertuan Agong PIPG Encik Nazri bin Ramli, yang dihormati Barisan Penolong Kanan Sekolah Kebangsaan Citra, guru-guru, para ibu bapa, anak-anak pelajar dan seluruh warga dewan yang dihormati sekalian. Kami selaku wakil pihak majlis pada pagi ini ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh hadirin warga dewan kerana telah sudi meluangkan masa bagi bersama-sama menjayakan majlis yang kita rancangkan pada hari ini. Bagi meneruskan acara ini adalah untuk membincangkan satu tajuk, iaitu kepentingan komunikasi dengan ibu bapa dan keperluan untuk membina hubungan guru ibu bapa yang baik. Yang pertama, jelas dan difahami. Komunikasi yang berkesan adalah komunikasi yang dapat mencapai tujuan sebenar ia dilaksanakan. Salah satu teknik komunikasi yang berkesan ialah mewujudkan kemesraan pada awal setiap perhubungan yang ingin dijalankan. Kemesraan yang wujud akan menimbulkan satu suasana positif dalam diri individu sendiri dan turut sama dalam komunikasi tersebut. Contohnya, hubungan guru dan ibu bapa kanak-kanak boleh diwujudkan pada awal persekolahan anak-anak mereka. Teknik komunikasi berkesan yang lain ialah menggunakan bahasa yang jelas dan khusus agar mudah difahami. Terdapat segelintir individu yang gagal untuk melahirkan apa sebenarnya yang mereka maksudkan. Apabila perkara ini berlaku, maka kecenderungan individu untuk disalahertikan adalah sangat tinggi. Sebagai akibat, mungkin akan dilontarkan anggapan bahawa mereka tidak
difahami oleh orang lain, sedangkan hakikat sebenarnya mereka gagal menyatakan apa yang ingin dikatakan dengan tepat. Yang kedua, pendengar yang baik. Untuk memperoleh komunikasi yang berkesan, kita harus menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya adalah penting untuk diketahui bahawa komunikasi hanya akan wujud apabila terdapat dua interaksi atau lebih individu. Apabila wujud interaksi ini, wujudlah rangsangan di mana ia merupakan satu proses timbal balik. Kita harus memberi peluang kepada orang lain untuk bercakap dan mendengar dengan teliti agar dapat memberi rangsangan dalam bentuk komunikasi yang positif seperti yang diharapkan oleh mereka. Sebagai contoh, semasa ibu bapa berkongsi cerita tentang tingkah laku anak, guru menjadi pendengar dengan memberikan eye contact agar komunikasi berjalan lancar. Ini membuatkan ibu bapa berasa dihargai. Yang ketiga, jalinan hubungan yang adil dan saksama. Selain itu, kita juga memerlukan satu jalinan hubungan yang adil dan saksama yang mana tiada beza taraf yang dirasakan apabila komunikasi itu berlaku. Ini semestinya dapat memberikan peluang kepada setiap individu berasa mereka setaraf untuk mengeluarkan pendapat dan pandangan mereka tanpa segan silu. Ini dapat mengelakkan kuasa dominan yang mendominasi kelompok komunikasi tersebut yang akhirnya akan menghasilkan kesan komunikasi yang negatif. Keadaan ini akan menimbulkan rasa kurang senang pihak yang satu lagi kerana pandangan mereka diketepikan. Teknik komunikasi berkesan yang menuturkan kata-kata dengan berhemah dan lemah lembut. Ini adalah semata-mata untuk menjaga perasaan orang lain, terutamanya apabila kita berkomunikasi dengan guru atau ibu bapa murid-murid. Sebagai contoh, jika kita tidak bersetuju dengan sesuatu perkara atau pendapat, maka perlulah kita tolak secara baik dan menyatakan sebab mengapa kita tidak boleh menerima perkara atau cadangan tersebut. Seseorang individu tersebut akan dapat menerima penolakan itu dengan baik. Bertutur dengan lemah lembut dapat mengelakkan salah faham serta mewujudkan satu suasana yang aman dan tenteram. Pertama, membolehkan ibu bapa dan guru dalam sekolah bertukar-tukar fikiran dan maklumat mengenai pendidikan anak. Ibu bapa dan guru boleh berkongsi maklumat mengenai pelbagai masalah berkaitan pendidikan anak-anak. Guru yang baik memberi maklum balas yang jujur. Mereka ingin tahu apa yang berfungsi dengan baik, tetapi mereka juga ingin mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Mengambil maklum balas ini dan mengupasnya lebih jauh dapat mencetuskan perubahan besar di sekolah. Ibu bapa dapat memberikan idea yang hebat. Ramai yang tidak akan menyatakan idea-idea itu kerana
kerana tidak mempunyai hubungan dengan guru. Sebagai guru, haruslah berasa baik saja dengan mengemukakan soalan yang sukar, tetapi juga menerima jawapan yang sukar. Kita mungkin tidak menyukai semua yang kita dengar, tetapi mempunyai maklum balas boleh mencabar cara kita berfikir dan akhirnya menjadikan pendidikan anak lebih baik. Yang kedua, memberi peluang kepada ibu bapa dan guru dalam sekolah untuk berundi antara satu sama lain dengan cara memperbaiki taraf tingkah laku anak-anak. Tugas guru di sekolah adalah sukar jika tidak mendapat kerjasama dari pihak ibu bapa. Setiap hari harus mengharungi cabaran baru yang tidak dijangka. Apabila guru mempunyai hubungan baik dengan ibu bapa, maka ini memudahkan tugas guru. Setelah ibu bapa dipanggil mengenai masalah tingkah laku anak, ia menjadi mudah dengan adanya hubungan yang baik. Seterusnya, diberi keputusan secara umum. Masalah tersebut boleh dirunding menjadi lebih mudah kerana mengetahui bahawa ibu bapa menghormati guru dan cukup mempercayai untuk melakukan tugas tersebut tanpa mempersoalkan tindakan itu. Ketiga, ibu bapa memantau atau memberi perhatian yang lebih kepada penglibatan dan aktiviti anak-anak di tadika atau prasekolah. Sebagaimana kita sedia maklum, ibu bapa boleh melibatkan diri dengan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak tadika atau sekolah. Kebanyakan tadika mewajibkan ibu bapa supaya hadir bersama. Contohnya, dalam program Hari Sukan. Dalam program ini, ibu bapa boleh melihat sendiri bakat-bakat sukan yang ada pada diri anak masing-masing. Siapa tahu, bermula dengan larian yang malu-malu, itu mungkin bakal muncul pelari pecut negara suatu hari nanti. Perkembangan emosi anak-anak juga harus dititik beratkan. Bagi anak-anak, mereka rasa amat dihargai apabila menerima pujian daripada insan terdekat, terutama ibu bapa. Dengan memberi sokongan sepenuhnya semasa anak-anak beraksi di gelanggang, mampu memberikan aura yang amat jelas kesannya berdasarkan reaksi anak-anak yang terbabit. Acara permainan yang menuntut penglibatan ibu bapa juga boleh mengeratkan lagi hubungan guru dan ibu bapa dalam suasana yang santai. Sebagai kesimpulannya, kerjasama ibu bapa dan pihak sekolah amatlah penting kerana mereka merupakan satu perjuangan bersama untuk menjayakan pendidikan anak-anak sehingga cemerlang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.